Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman nabi wasi'a. Allahumma ij'alna minal mukhlisin, amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung kembali kuliah ilmu faraid, iaitu berkaitan dengan pembahagian harta pusaka mengikut syariat Islam. Dan insyaAllah kita sambung kembali buku Faham Faraid pada muka surat 7. Muka surat 7, Tujuan Ilmu Faraid. Apakah tujuan ilmu faraid? Kuliah yang lepas kita dah tahu berkenaan dengan peranan ilmu faraid. Dia ada 6 peranan. Dan insyaAllah malam ni kita sambung kembali apakah tujuan ilmu faraid. Ilmu faraid adalah bertujuan untuk menentukan dan memberikan bahagian tertentu daripada harta pusaka si mati kepada ahli warisnya yang berhak. Itu je. Ilmu faraid tujuan dia menentukan bahagian ahli waris si mati terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Dia nak bahagian tu, berapa banyak bahagian dia dapat, 1/2 ke, 1/8 ke, 7/8 ke. Daripada mana? Daripada harta pusaka. Semua, tak kira besar ke kecil ke, semua dikira sebagai harta pusaka milik ahli waris, sedikit ataupun banyak. Ramai yang duk faham, diingatkan harta pusaka ni bahagi ikut faraid yang besar-besar je. Duit dalam bank, tanah, rumah, yang kena pergi pejabat pusaka, yang kena pergi mahkamah tinggi, yang kena pergi amanah raya. Diingat yang itu saja yang kena faraid. Benda yang kecil-kecil ni tak boleh. Yang kecil-kecil pun mesti difaraidkan, wajib difaraidkan. Kita dah bincang panjang lebar pada kuliah yang lepas. Itulah tujuan ilmu faraid. Baik, kita tengok, sebelum kita nak mendalami lagi berkenaan dengan ilmu faraid ini, kita pergi kepada sejarah. Kita tengok berkaitan sejarah pembahagian pusaka sebelum datangnya Islam. Yang ini berlaku di negeri Arab sana lah, di Mekah sana lebih tepat lagi. Kalau di Malaysia ni wallahu alam, mungkin kalau di Negeri Sembilan tu, orang Minang mungkin ada adat pepatih kan, adat pepatih kalau sebelum datangnya Islam. Wallahu alam, itu kena tanya ahli sejarah. Kalau dalam buku ni berkaitan dengan sebelum kedatangan Islam ketika di Arab Saudi sana, di Mekah sana. Baik. Sejarah pembahagian harta pusaka ini dapat dibahagikan kepada dua masa, dua keadaan. Mana? Iaitu sebelum dan selepas kedatangan Islam. Nanti ada dua cerita kat situ. Cerita sebelum kedatangan Islam dan cerita selepas kedatangan Islam. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Sebelum kedatangan Islam.
ketika zaman jahiliah, belum dia datangnya Islam, ingat benda ni, hanya lelaki dewasa sahaja yang berhak mempusakai harta pusaka. Lelaki dewasa sahaja yang dapat pusaka. Maksudnya apa? Maksudnya perempuan tak dapat pusaka. Dewasa yang dapat, maksudnya apa? Kanak-kanak tak dapat. Walaupun dia lelaki, tapi dia masih kecil lagi, masih baby lagi, dia tidak dapat pusaka. Yang dapat pusaka hanya lelaki dewasa saja. Nanti kita tengok apa sebab mereka sahaja yang dapat. Perempuan dan kanak-kanak ni tak dapat. Baik. Mereka ni, lelaki dewasa ni, akan mewarisi harta pusaka melalui 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Yang pertama, keturunan nasab. Keturunan nasab, maknanya darah daging. Ayah dengan anak, adik-beradik, itu nasab. Pada ketika itu, yang pada zaman jahiliah ini, bukan semua ahli keluarga akan mendapat harta pusaka, bukan. Bukan semuanya dapat. Hanya golongan lelaki dewasa ar-rijal yang dapat mewarisi harta pusaka ahli keluarganya yang meninggal dunia. Kenapa? Apa sebabnya? Ni alasan mereka ialah kaum wanita dan kanak-kanak merupakan golongan yang lemah. Ni lemah ni perempuan ni, kan? Lemah tak? Lemah lah, kan? Kalau tong gas habis kat dapur tu, siapa yang kena tukar? Suami suami, anak lelaki. Tapi kalau perempuan boleh buat tu hebat lah, kan? Hebat. Sekarang senang ni Ustaz, kat bawah tong gas ada roda, tolak aje, kan? Cabut pelak dia, tolak aje. Kan? Tu lelaki je yang dapat, sebab lelaki ni golongan yang kuat. Okey, kenapa, apa alasan lelaki kuat perempuan lemah ni tak dapat? Tengok, golongan ini tidak berupaya, golongan perempuan dan kanak-kanak tidak berupaya untuk melindungi suku kaum mereka daripada serangan musuh. Seperti mana yang kita ketahui, sejarah pada zaman jahiliah, orang Arab ketika itu duduk dalam berpuak-puak, kabilah-kabilah, dan mereka ini sangat suka berperang. Ada benda tak puas hati sikit je, perang. Bukan bergaduh, berperang. Gaduh tu 2-3 orang bergaduh, ni berperang, ni satu kabilah dengan satu kabilah. Ketika tu belaga bahu je. Orang dulu jangan main. Kita ingat kita dah Samseng dah, kan? Orang dulu lagi Samseng, kan? Belaga bahu je, terselek sikit je, perang satu kabilah. 2 kabilah tu perang. Jadi yang pergi perang tu laki je, perempuan duduk rumah, duduk diam dengan anak. Laki je pergi perang. Lepas tu yang pertahankan kabilah tu lelaki saja. Tu sebab perempuan ni lemah. Apa? Lemah, tidak dapat melindungi kabilah mereka daripada serangan musuh, ataupun tidak dapat pergi berperang, tidak boleh pergi berperang, tak pandai berlawan. Oleh sebab itu mereka terhalang daripada mewarisi harta pusaka, tak dapat pusaka. Jadi kat sini menggunakan logik akal mereka lah, menggunakan akal mereka. Perempuan ni lemah tak dapat pusaka lah. Baik, bahasa Arab ketika itu mengatakan, apa dia punya dialog dia tu, adakah patut kami memberikan harta warisan kepada orang yang tidak tahu menunggang kuda, tidak pandai memegang pedang, dan tidak mahir bertarung dengan musuh? Tu alasan mereka. Adakah kita ni nak bagi pusaka ke orang macam ni? Nak menunggang kuda pun tak pandai, nak berlawan pun tak pandai, nak melindungi daripada musuh pun tak pandai. Nak bagi macam tu dia pusaka? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Patutnya aku je dapat. Aku ni yang penat-penat pertahankan musuh, penat-penat aku pergi berlawan, penat-penat aku pergi menunggang kuda sebagainya.
Orang nak bagi kat engkau pula. Macam itulah lebih kurang. Baik. Maka ketika itu perempuan dan kanak-kanak tak dapat. Makcik-makcik, puan-puan, tengok kalau kita hidup pada zaman jahiliah tu memang tak ada lah, berputih mata lah. Duduk je. Baik. Walaupun ketika itu perempuan tak dapat pusaka, dia ada kelebihan juga. Apa kelebihan dia? Tengok. Namun begitu mereka masih memelihara kebajikan isteri balu yang kematian suaminya. Seorang isteri balu yang kematian suaminya tu dipelihara kebajikannya. Mana? Dengan memberikan nafkah daripada harta pusaka, harta si mati, harta arwah suami dia tu kepada isteri tersebut selama setahun. Dia dapat nafkah selama setahun. Kalau perbelanjaan dia sebulan 1,000, ambil 12,000 daripada harta pusaka suami dia tu untuk dia belanja. Tu. Dan setahun itu adalah tempoh tersebut adalah mana setahun tu adalah iddah bagi mereka, bagi balu-balu ni yang kematian suami itu kematian suami itu ketika zaman jahiliah. Iddah dia setahun lama. Manalah tempoh tu dia tak boleh berkahwin dan sebagainya. Dan juga ketika permulaan Islam, maknanya Islam masih baru lagi, dia masih mengekalkan lagi sistem iddah selama setahun pada permulaan Islam. Dan setelah itu hukum bagi tempoh iddah tersebut dimansuhkan, dibatalkan. Hukum yang setahun itu dibatalkan. Mana? Dengan ayat auzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashra. Tu. Tengok, walaupun kita belajar faraid, ada juga iddah kan, ada juga munakahat kat situ. Faraid ni bagus, best. Dia macam-macam ilmu dia tarik. Kalau dalam kes ni dia tarik ilmu munakahat, ilmu perkahwinan. Mana? Iaitu iddah. Dan orang-orang yang meninggal dunia di kalangan kamu lelaki, sedangkan mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka, yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. Dah cancel dah yang setahun, 4 bulan 10 hari je. Itu pun ramai yang langgar. Suami meninggal, pergi ke kubur, sedangkan di dalam iddah tu, iddah kematian, kena berada di dalam rumah selama 4 bulan 10 hari. Tak boleh keluar rumah kecuali darurat. Kena rujuk lah darurat tu macam mana. Kalau dalam kitab contohnya macam banjir, rumah terbakar, beli barang keperluan, itu darurat. Bekerja, darurat. Kalau pergi kubur bukan darurat tu. Ramai orang buat. Ramai yang buat. 4 bulan 10 hari. Ada kes tu saya dengar, dia sunyi lah. Mula-mula duduk dengan rumah tu duduk dengan suami dah kan, anak-anak semua ada rumah masing-masing, dah keluarga. Suami meninggal, sunyi lah, tak ada orang. Minggu pertama duduk rumah anak sulung, boring. Minggu kedua pergi rumah anak nombor 2 pula. Gila-gila macam tu dalam tempoh iddah. Sebenarnya terbalik, anak-anak yang patutnya datang ke rumah, jaga ibu ke rumah tu. Tu. Mungkin kalau ada pendapat yang lain, wallahu alam. Saya pernah dengar kan, wallahu alam. Ini pandangan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia ada, dalam buku ni ada berkaitan dengan iddah daripada harta pusaka suami tu. Dia boleh ambil apa? Dia boleh ambil kos penempatan isteri beriddah.
Kos penempatan. Contoh dia duduk rumah sewa, sebulan bayar 1,000, suami meninggal, so dia kena duduk rumah tu selama 4 bulan 10 hari. Contoh dia suri rumah ataupun dia bekerja lah. So mana nak dapatkan duit nak membayar sewa rumah 4 bulan 10 hari tu? Maka ambil daripada harta pusaka suami. Kos penempatan isteri beredah. Kalau nafkah sara hidup jatuh kepada siapa? Wali dia. Jatuh kepada wali isteri itu kalau masih hidup ataupun kalau mampu. Tengoklah turutan dia. Bapa, datuk, adik-beradik lelaki, tu. Dia ada turutan dia dan syarat-syarat. Itu kena tengok pemberian nafkah. Dia bukan bermaksud apabila suami tu meninggal, isteri tu terputus punca pendapatan, terputus punca sara hidup. Tak. Kadang-kadang kita salah faham. Bukan terputus, dia berpindah tanggungjawab. Macam dia berkahwin lah. Mula-mula sebelum berkahwin, siapa yang bagi nafkah perempuan tu? Bapa. Bapa yang bagi nafkah. Apabila dia berkahwin, berpindah kepada suami. Apabila suami meninggal, pindah balik pada bapa. Bapa tak ada, ustaz. Bapa dah uzur, dia jatuh pada datuk. Datuk dah memang dah meninggal lama dah. Jatuh pada adik-beradik lelaki dengan syarat-syarat tertentu lah. Dia lepas nafkah diri dia, lepas nafkah keluarga dia. Kalau dia berkahwin, ada lebihan, dia bertanggungjawab memberi nafkah kepada adik-beradik perempuan itu. Keluarga suami, dia akan bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada anak. Anak. Isteri siapa beri nafkah? Keluarga isteri. Keluarga suami, anak. Sebab suami dia yang meninggal ayah kan. Siapa wali bagi anak tu? Ayah dah tak ada. Dah datuk. Datuk tak ada. Jatuh pada adik-beradik lelaki si mati. Dia ramai yang kurang faham yang tu. Dia sebenarnya kalau kita betul-betul faham, jelas, dan kita mengambil tanggungjawab masing-masing, kita tak ada dah persatuan ibu-ibu tunggal. Tak ada. Takkan ada persatuan ibu-ibu tunggal. Sebab perempuan dia takkan risau. Dia punya perempuan tu untung jadi perempuan. Ni untung jadi perempuan sebab apa? Mereka daripada sejak lahir sampailah mereka mati, semua ditanggung oleh orang lain. Ditanggung oleh bapa, ditanggung oleh suami, ditanggung oleh adik-beradik. Tu sebabnya kalau dapat pusaka sedikit, kita kalau betul-betul faham, dia tak komplain. Sebab dia dapat pusaka tu memang hak dia dah. Dia tak wajib pun nak bagi nafkah. Kita tak boleh cakap tu harta pusaka tu simpan sikit untuk anak-anak. Tak boleh. Tu milik dia. 1/8 tu milik dia. Suami ada 8 juta, meninggal, isteri dapat 1/8, isteri dapat 1 juta. Itu suka hati dia nak buat apa. Nak pergi melancong ke, nak beli kereta ke, nak beli rumah banglo ke, nak beli rantai emas yang besar tu. Ada tengok, ada satu video tu besar kan, bunga ni kan, tak tahu berapa kilo kan. Lipan apa nama dia, rumah tu lah, Lipan lah, KLCC lah, macam-macam. KLCC, macam KLCC ni ustaz, tengok ni macam KLCC ni kan, tak ada pun. Tu perempuan ni lah kan. Dia kena faham, kena faham. Baik. InsyaAllah nanti lebih lanjut lagi nanti dalam buku ni kan, dalam tajuk perkara yang diwajibkan sebelum pembahagian pusaka tu. Perkara yang diwajibkan sebelum pembahagian pusaka, antara dia membayar kos penempatan isteri beriddah. Sebelum kita tolak kos pengurusan jenazah tu, kena berikan tu dulu. Simpankan untuk isteri. Baik, tadi rumah sewa. Kalau rumah sendiri, itu rumah sendiri, ustaz, tanah suami dah habis bayar dah, maka isteri boleh duduk dekat rumah tu selama 4 bulan 10 hari, dan ahli waris yang lain tak boleh tuntut. Tak boleh tuntut. Kau duduk rumah suami ni, kan dia rumah tu jadi pusaka,
maka kami ada hak tu kan. Kalau kira-kira rumah macam ni, kalau sewa sebulan 1,000, kami punya bahagian ada 1/2, 500 kena bayar. Tak. Okey, 4 bulan 10 hari tu waris tak boleh tuntut. Okey. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih lagi dalam sebelum kedatangan Islam, pembahagian pusaka dalam ketika zaman jahiliah dulu. Yang pertama tadi nasab keturunan. Yang kedua sumpah setia dan pertolongan. Ini antara dua orang lelaki. Sumpah setia ialah suatu ikatan janji. Ikatan janji ataupun kalau sekarang ni aku janjilah kan, antara dua orang lelaki dewasa yang tiada mempunyai hubungan kerabat, tak ada hubungan kerabat kan. Ali dan Abu. Ali ni Ali bin Dolah, tu Abu bin Samad. Lain. Tak dikatakan hubungan kerabat, kekeluargaan. Tapi mereka ada mengikat antara satu sama lain. Mereka bersumpah untuk saling tolong menolong dan mempusakai antara satu sama lain. Orang Arab ketika zaman jahiliah ataupun budaya orang Arab, dia kalau berkawan tu kawan memang kawan betul-betul lah kan. Kalau kita tengok sekarang kan, kalau orang Arab lah, kalau kita perasan, kalau yang belajar datang Malaysia ni kat UIA ke apa, kalau dia berjalan dua orang, dia pegang tangan kan. Kita tengok, wish, ini macam lain macam ni kan. Tapi itu dia kena akrab dia tu, pegang tangan. Budaya dia kan. Kita pegang tangan, kau apa hal ni, dia macam ni tak pernah pegang tangan kan. Itu kita kan. Tapi Arab tak. Budaya dia. Begitulah kan, ketika jahiliah dia sangat kalau berkawan tu kawan betul-betul. Baik, di antara lafaz yang digunakan antara dua orang lelaki tu, darahku darahmu. Dia punya nak buat perjanjian ataupun aku sumpah setia tu. Kalau dalam bahasa Arab dia dami damuka. Dami damuka, dam darah kan, dami darahku, damuka darahmu. Kamu mewarisiku dan aku mewarisimu. Kamu menolongku dan aku menolongmu. Tu antara perkataan ataupun dia punya sirah dia, ataupun dia punya ijab dia dan sebagainya. Dan apabila kedua-duanya bersetuju dengan perjanjian tersebut, maka mereka saling bantu-membantu dan mewarisi antara satu sama lain. Maknanya kalau ada tu meninggal, kalau Ali tu meninggal, Abu dapat pusaka Ali kan. Dapat pusaka sebab ada ikatan kat situ. Yang ini juga berlaku pada permulaan Islam. Masih lagi dikekalkan pada permulaan Islam. Baik. Dan yang ketiga, anak angkat boleh dapat pusaka. Di antara amalan golongan lelaki Arab jahiliah ketika itu ialah mengambil anak orang lain sebagai anak angkat mereka, dan mereka boleh menasabkan anak itu kepada mereka, kepada mereka sendiri. Abu ambil Ali sebagai anak angkat, jadi dia boleh menasabkan Ali bin Abu. Boleh. Boleh menasabkan kepada mereka sendiri, bukan kepada bapa sebenar anak tersebut. Dan apabila berlakunya kematian, kalau anak tu meninggal, bapa angkat tu dapat pusaka. Kalau bapa angkat tu meninggal, anak angkat tu boleh dapat pusaka. Tapi disyaratkan anak tu mestilah dewasa. Kembali balik. Dia punya key point dia pada zaman jahiliah tu, lelaki dewasa. Selagi dia tak dewasa, kadang-kadang tak dapat. Menurut mereka, bapa dan anak angkat tersebut boleh mempusakai antara satu sama lain jika salah seorang meninggal dunia. Itu tiga keadaan seseorang menerima pusaka ketika zaman jahiliah. Baik, kita pergi pada zaman yang kedua, iaitu selepas kedatangan Islam. Selepas kedatangan Islam. Baik. Hukum faraid tidak dilaksanakan serta-merta setelah ajaran Islam mula berkembang di bumi Mekah. Kalau kita baca sirah, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah,
dakwah baginda tumpu kepada akidah, menukar kepercayaan menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala selama 13 tahun di Mekah. Nak ubah tu, yang telah orang kata, yang telah berkarat, yang telah orang kata begitu sebati dengan orang Arab jahiliah ketika itu, nak pulihkan balik, nak bersihkan balik, nak betulkan balik, itu memakan masa dan ujian yang sangat besar. Itu sebabnya ketika baginda berdakwah di Mekah, hukum fiqh tu tak ditumpukan. Solat, puasa, termasuk juga dengan pembahagian pusaka. Hukum pembahagian pusaka diperintahkan secara berperingkat. Dia berperingkat. Dia bukan bila datangnya Islam terus kita bahagi faraid, tak. Dia berperingkat. Sebelum faraid itu dia ada peringkat-peringkat dia. Samalah dengan hukum contohnya larangan meminum arak. Arak diharamkan secara berperingkat, kan? Mula-mula dibenarkan minum, kemudian dibenarkan minum sebelum jangan dekat-dekat nak solat. Kalau nak solat tu jangan minum, supaya nanti kan kamu tak ingat apa kamu baca dalam solat tu. Dan apabila Islam tu makin kuat, barulah diharamkan sepenuhnya. Sama juga dengan pusaka ni. Kenapa berperingkat? Adalah bertujuan supaya tidak membebankan umat Islam ketika itu untuk mengamalkannya. Disebab harta ni tuan-tuan puan memang susah. Dah ada hukum pun bergaduh lagi. Apatah zaman dulu, kan? Dulu kata aku ni patutnya dapat, kan? Aku ni bersahabat dengan dia, pada aku dapat, kenapa aku tak dapat? Nak ubah tu berperingkat-peringkat. Baik, berapa peringkat kita ada? Terdapat 4 peringkat dalam melaksanakan hukum pewarisan ini. Daripada permulaan Islam sehinggalah Islam itu menjadi kuat. Ada 4 peringkat. Baik, sebelum kita pergi peringkat yang pertama, ada soalan? Ni mesti ada soalan ni. Ada soalan tak? Muslimat, ada soalan? Ada? Tak ada kaitan pun tak apa juga. Ada? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Peringkat yang pertama. Dia biasa dekat-dekat nak habis tu baru ada lagi banyak soalan dia. Peringkat yang pertama, pada permulaan Islam, ikatan sumpah setia dan pertolongan yang dibuat ketika zaman jahiliah diteruskan. Diteruskan. Kan? Mana sebelum datang Islam, diorang ni ada ikatan sumpah setia. Ali dengan Abu ni ada ikatan. Kemudian dua-dua ni memeluk Islam. Dia teruskan. Boleh. Kalau Abu meninggal, Ali dapat pusaka. Kalau Ali meninggal, Abu dapat pusaka. Diteruskan. Iaitu ikatan janji untuk pertolongan dan pewarisan di antara dua orang lelaki yang bersahabat, yang tidak ada ikatan kekeluargaan. Mereka bersumpah akan saling tolong-menolong antara satu sama lain ketika mereka hidup dan saling mewarisi apabila salah seorang daripada mereka meninggal dunia. Cuma bahagian yang diwarisi hanya 1/6. 1/6 sahaja dia dapat. Kalau Ali tu meninggal dunia ada 6 juta, Abu dapat 1 juta. Lagi 5 juta tu diberikan kepada waris Ali. Mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, walladzina aqadat aymanukum faatuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Dan mana-mana orang yang kamu telah membuat ikatan, telah membuat ikatan setia dengan mereka, yakni untuk membantu dalam masa kecemasan dan kesusahan, maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. Mana? Sebanyak 1/6. Sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Surah An-Nisa ayat 33.
Itu pada peringkat yang pertama. Kemudian hukum tersebut dimansuhkan, dibatalkan. Hukum apa? Hukum ikatan sumpah setia. Pusaka dengan cara ikatan sumpah setia itu dihapuskan, dibatalkan. Mana? Dengan ayat wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Allah berfirman dalam pada itu, orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, ada ikatan kekeluargaan, ada hubungan darah, setengahnya lebih berhak atas setengahnya yang lain, menurut hukum kitab Allah. Maka ketika ni hubungan sahabat, ikatan sumpah setia dibatalkan hukum dia. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Tu nak bagi macam mana Ustaz dekat kawan saya ni, kami kamcing kawan baik. Dan dalam Islam, walaupun dalam pewarisan tak dapat, kita boleh buat dengan cara wasiat. Boleh? Wasiat boleh. Tapi wasiat saya dengar wasiat ni nak, orang kata nak buat kebajikan, buat surau, bina masjid, sedekah jariah, tahfiz dan sebagainya. Wasiat boleh juga kita berikan kepada orang yang kita nak, kawan kita ke sesiapa je boleh, asalkan bukan ahli waris. Kalau kena nak bagi pada ahli waris, dia ada syarat dia. Dia ada syarat dia, dia kena ada persetujuan. Boleh, boleh dalam Islam, boleh, dibolehkan. Itu kaedah dia, bukan kita kata tak boleh bagi langsung. Cuma dia tak dapat pusaka, jadi kita gunakan kaedah lain, kaedah wasiat. Ataupun kalau kita nak bagi waktu hidup, kita bagi melalui hibah, bagi hadiah, ataupun hibah, boleh, tak ada masalah. Baik, selain itu juga sistem pengambilan anak angkat masih diteruskan pada permulaan Islam. Anak angkat pun masih lagi diteruskan. Mana dikisahkan, diceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah sebagai anak angkat baginda dan menamakan dia sebagai Zaid bin Muhammad. Namun begitu, amalan tersebut tidak berkekalan apabila Allah Subhanahu wa taala melarangnya dalam firman-Nya, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Tu. Bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak angkatnya menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang daripada orang lelaki kamu. Dia bukan bapa yang sebenar bagi Zaid tu, bukan. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah dan kesudahan segala para nabi. Dan ingatlah, Allah adalah Maha mengetahui akan setiap sesuatu. Sama juga di Malaysia ni, kalau kita anak angkat tu diletakkan bin dalam kad pengenalan, kan, Ali bin Abu contohnya, tapi Abu tu ayah angkat, dia tetap sebagai anak angkat, dia tidak berhak mewarisi. Tapi kalau dia pergi dekat pejabat pusaka ke kat mahkamah, dia tunjuk kad pengenalan dia tu, dia kata dia anak betul, dan mahkamah mengesahkan berdasarkan kad pengenalan, kan, maka dia telah mengambil hak orang lain. Tak boleh. Okey, baik, itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua, pada peringkat ini hukum pewarisan dilaksanakan melalui persaudaraan antara dua orang sahabat daripada kaum Ansar dan Muhajirin. Kaum Ansar dan Muhajirin. Mana? Ini berlaku setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Baginda berhijrah, maka ketika itu baginda memsaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin. Kaum Ansar yang berada di Madinah, kaum Muhajirin yang berhijrah daripada kota Mekah. Manakala bagi para sahabat yang tidak berhijrah,
Dia masih lagi berada di Mekah. Mereka tidak mempunyai hak pewarisan, walaupun mereka terdiri daripada ahli waris yang hampir. Contohnya ayah tu berhijrah ke Madinah, anak masih lagi berada di Mekah. Kalau ayah tu meninggal, pusaka dia anak yang berada di Mekah tu tak dapat, tak dapat pusaka, sebab kena syarat berhijrah dahulu. Firman Allah SWT, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajaru wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Tu sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah, dengan berhijrah serta berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, kaum muhajirin. Dan orang-orang, iaitu kaum Ansar, yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang Islam yang berhijrah itu. Mereka semuanya menjadi penyokong dan pembela antara satu sama lain, yakni pada pertolongan dan pewarisan. Dan orang-orang yang beriman yang belum berhijrah, maka kamu tidak bertanggungjawab sedikit pun untuk membela mereka sehingga mereka berhijrah. Itu disyaratkan mesti berhijrah dahulu, barulah dapat pertolongan dan juga pewarisan pusaka.
Diceritakan bahawa seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zubair Al-Awwam. Zubair ni daripada golongan Muhajirin, maknanya daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Dia ni dipersaudarakan dengan sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik, daripada golongan Ansar. Dua orang bersahabat, Muhajirin dan Ansar. Ketika peperangan Uhud berlaku, Zubair dia berkata, jika Ka'ab bin Malik mati, maknanya mati syahid dalam peperangan Uhud tu, tidaklah ada warisnya di dunia ini melainkan dia, yakni Zubair. Jadi kita fahamlah bahawa kaum Ansar dan Muhajirin yang ada harta siapa? Ada siapa? Ansar lah kan. Sebab Ansar tu berada di Madinah. Muhajirin ni dia berhijrah, mereka sila siminggang kan. Sila siminggang macam kalau contohnya kalau Zubair ni meninggal, Ka'ab tak ada harta, yang Ka'ab dapat tak banyak lah kalau ada pun kan. Maknanya yang ada harta tu ada tanah, ada rumah Ansar. Sampai isteri pun kan dia orang sanggup ceraikan, berikan kepada sahabat Muhajirin tu untuk kahwin. Baik. Kemudian hukum tersebut dimansuhkan, dibatalkan dengan ayat berikut. Firman Allah SWT, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Dan orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, setengahnya lebih berhak, yakni mewarisi akan setengahnya yang lain, menurut hukum kitab Allah, daripada orang yang beriman dan orang-orang Muhajirin. Dia nak membatalkan hukum pewarisan Ansar dan Muhajirin tu, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada sahabat-sahabat karib kamu, yakni dengan berwasiat. Kita sebut tadi kan, kita nak bagi juga pada sahabat karib ni, kaum Ansar ni nak bagi juga kepada Muhajirin. Dengan cara apa? Dengan cara berwasiat. Setelah turunnya ayat ini, harta mereka dikembalikan kepada ahli waris mereka yang sah mengikut ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu peringkat yang kedua. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya nak cerita sikit. Ini kita berhenti dulu lah dekat sini, peringkat ketiga. 3 minggu lepas, kalau tak silap saya lah, 3 minggu lepas, ada orang call saya. Dia kata, Ustaz, saya ada call Ustaz, saya beli buku Ustaz Faham Faraid ni. Lepas tu saya call Ustaz, saya kata saya nak baca dulu, kemudian saya nak buat pengiraan faraid. Lepas tu sebulan kot dia call dalam 3 minggu lepas lah. Dia kata, Ustaz, saya nak jumpa Ustaz, saya dah buat kira-kira dah ni, kematian berlapis. Saya terkejut juga, berlapis. Dia baca buku Faham Faraid. Kemudian dia datanglah ke Akademi Alif dekat Kota Damansara. Dia bagi fail. Sebelum tu dia bagi fail, dia emailkan fail tu. Dia buat pengiraan kematian berlapis. Waktu datang jumpa dia, atau waktu dalam telefon aku tak silap, dia ni kan, dia buat ni pengiraan faraid ni sebenarnya bukan untuk dia, sebab dia bukan waris. Dia bukan waris. Siapa dia? Dia hanya menantu. Dia menantu. Kita faham menantu tak dapat pusaka. Dia buat untuk isteri dia, keluarga isteri dia tu. Kematian 4 lapis. 4 lapis kematian. 4 lapis. Mak ayah dah meninggal,
Kemudian ada anak-anak, daripada anak-anak tu meninggal dia ada keluarga dia, ada cucu kan, meninggal, 4 lapis. Dia buat pengiraan tu. Dia minta saya tolong checkkan lah. Kita check. Bagus juga dia maknanya dia faham lah, dia faham, dia kira tu cuma ada beberapa lah yang pembetulan nak kena buat. Antaranya mati, turutan kematian tu dia terbalik. Mana mati dulu, Do ke Minah kan? Ini kata yang gelak tu faham lah. Yang tak gelak tu nanti kita kena tengok cerita Piramli. Itu tajuk dia apa? Apa tajuk dia? Doremi tak ingat lah. Tapi tahu dah dia skrip kan. Sebab dia buat contohlah, dia buat Minah mati dulu. Dia kira tu betul, tapi sebenarnya yang mati dulu baru Minah. Dia kalau kira macam tu, kalau betul sekalipun dia jawapan tetap salah. Sebab apa? Turutan tu salah. Dia kalau kematian berlapis ni kena pastikan turutan kematian tu betul. Itu paling utama. Kalau tersalah turutan kematian, habis. Jawapan akan tersalah lah. Dan kita akan memberikan hak kepada orang lain, kepada yang bukan berhak. Dia ada pengiraan dia. Tapi yang penting adalah siasatan waris tu. Antara siasatan waris, tempoh kematian, bila dia meninggal, status dia bujang ke berkahwin. Kalau berkahwin, masih lagi dalam ikatan perkahwinan ataupun dah bercerai. Kalau dah bercerai tu bila? Sebab bercerai ni dia ada dua. Ada kalanya dia boleh dapat pusaka, ada kalanya tak dapat pusaka. Jangan kita ingat bercerai tu tak dapat pusaka. Tu kalau orang telefon saya tanya dah kahwin belum? Dah kahwin. Masih kahwin, dah bercerai ustaz. Kita kata bercerai tak dapat. Jangan. Kita kata bercerai, kena tanya balik. Bercerai tu bila, talak berapa? Ni kalau bercerai talak raj'i, talak 1, talak 2, kalau pasangan tu, tak kira lah suami atau isteri, meninggal dalam tempoh iddah, dalam tempoh iddah, maka mereka mewarisi antara satu sama lain. Waris dapat walaupun bercerai. Cerai talak raj'i dan dalam tempoh iddah. Tempoh iddah. Ni cerai hidup ni, bukan cerai mati. Cerai mati tu berapa? 4 bulan 10 hari kan. 4 bulan itu tak ada ni lah. Itu sebab tu cerai mati, ni cerai hidup. 4 bulan 10 hari. Itu kalau tak, isteri tu tak mengandung lah kan. Kalau isteri tu mengandung, iddah dia sehinggalah dilahirkan, melahirkan kandungan tu. Itu yang menarik. Menantu tu, yang menarik tu menantu. Kalau kita kata menantu daripada syurga, bolehlah tiru. Tolong kirakan. Jadi sebab dia nampak kan, dia nampak apabila pusaka tu tidak diuruskan dan berlaku kematian yang berturutan, di situ akan berlakulah perkara-perkara, antaranya waris mengambil hak orang lain, akan bertambah lagi waris, akan menyukarkan lagi pembahagian pusaka. Jadi dia tak nak berlaku macam tu, dia buat kira siap-siap cepat, dia selesaikan cepat-cepat. Cuma baru ni tak sempat nak habiskan, tinggal lagi satu kematian lagi nak selesaikan. Cek tu dia, tu sebabnya kita kalau berlakunya kematian, cepat-cepat buat urus pusaka. Kalau kita tangguh-tangguh, dia akan menyukarkan. Risiko dia lah, risikonya yang pertama, kemungkinan ahli waris akan mengambil hak orang lain, ataupun ada orang lain akan mengambil hak ahli waris. Yang kedua, akan berlaku pertambahan ahli waris dengan berlakunya kematian terhadap ahli waris yang pertama tu. Asalnya 5 orang, yang 5 ni seorang meninggal, yang seorang ni ada keluarga, ada mak ayah kan, tambah lagi ahli waris jadi 10 contohnya. Tu kena segerakan. Segerakan apa? Segerakan proses pusaka dan juga penentuan bahagian tu, berapa banyak ahli waris dapat. Kemudian apabila ahli waris dah tahu bahagian masing-masing, terpulanglah dia nak terima ataupun nak lepaskan hak dia. Terpulang. Kalau dia nak hak dia, wajib kita bagi hak dia.
Itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam, pembahagian pusaka tu. Tapi dia nak lepaskan, terpulang. Dengan sukarela lah, tak boleh paksa dia lepaskan hak, tak boleh. Dengan sukarela, sama ada dengan imbuhan, dengan bayaran tertentu, ataupun dengan tidak ada bayaran apa-apa, itu terpulang. Yang penting dia lepaskan hak dia. Baik, boleh? Boleh? Ada soalan? Tu ni last mesti ada soalan. Satu ni last. Si mati ada anak. Tak berapa clear sangat. Ada duit dalam akaun bank. Okey. Pusaka. Okey, faham. Okey, baik. Duit si mati ada duit dalam bank. Kita ambillah contoh 1,000. Okey, 1,000 ni, okey, first kali kalau si mati tu tak keluarkan zakat lagi, maknanya dia dah habis, dia dah lepas tempoh haul nisab, maka sebelum buat proses pusaka, dia kena zakatkan dulu yang 100,000 tu. Baik, contohlah 1,000, keluarkan zakat 2,500 kan. Ada certain amount lah, kalikan 2.5% kan. Okay, kemudian baki tu lepas dah keluarkan, dah tolak dah, okay, duit masih lagi dalam bank. Dia sebenarnya nilai tu dia dah akan milik ahli waris. Kemungkinan pecahan tu kurang daripada nisab. Contoh kita ambil 1,000 lah. 1,000 ni maknanya dah bayar zakat. Dah bayar zakat. Kita ambil mudah. Okay, 1,000 atau pusaka dah tolak zakat. Ataupun waktu si mati hidup dia dah bayar zakat siap-siap. Okay, kemudian meninggal. Ada 100,000. Okay, kemudian dia meninggal, dia ada ahli waris. Contoh kita ambil mudah, ada 10 orang anak lelaki. Okay, dalam pembagian pusaka, seorang akan dapat 1/10. Bagi sama rata. So dalam 100,000 tu seorang akan dapat 10,000. Baik, 10,000 tu cukup tak nisab? Nisab kita berapa sekarang? Nisab berapa nisab? Hai, tak tahu ni, kena cek balik ni. Macam mana? Tak ada duit. Tak silap saya 15,000 ataupun kurang. 85 gram kan emas, nilai emas tu. Ya? 16,000 kan? 16,000. Dah naik dah. Tengok nilai kita dah, duit kita rendah kan. 16,000. Maknanya sekarang ni ahli waris seorang dapat 10,000. Dah tak cukup syarat dah untuk bayar zakat. Walaupun ketika dia tak buat lagi kan, kalau kumpulkan memanglah 100,000, tapi 100,000 tu milik 10 orang. 10 orang. Dia 10,000, dia 10,000, dia 10,000, 10 orang jadi 100,000. Walaupun 10 tahun duduk kat situ, tetap tak kena zakat. Melainkan dia naik dia punya ni. Kan? Naik sampai 16,000 seorang. Maknanya duit tu berkembang jadi 160,000. Kan? 160,000 maknanya seorang 16,000. Jadi setiap orang tu kena zakat. Mana kalau nak zakat pun kumpul sekali pun boleh juga. 160,000 tu kali bagi setiap orang. Itu kalau anak lelaki lah. Tapi kalau ada anak lelaki dan perempuan, dia lain nilai dia. Lelaki akan dapat 2 kali ganda, perempuan akan dapat 1. Jadi lelaki ni akan cepat untuk dapat nisab untuk dizakatkan, sebab dia besar nilai dia kan. Kalau dia 16,000, perempuan baru 8,000, tak cukup nisab lagi. Tu dia kira-kira macam tu.
kirakan faraid berapa ahli waris punya bahagian, kalikan dengan harta pusaka tu waktu di kematian itu, waktu kematian itu. Dan apabila duit tu berkembang, tengok cukup tak nisab. Kalau cukup nisab, kena kira haul pula. Kan, haul kan setahun kan, setahun hijrah. Cukup setahun barulah kena keluarkan zakat. Tapi itulah yang 10,000 tu kalau ahli waris tu memang tak ada harta. Tapi kalau contoh anak lelaki ni dalam duit dia ada 50,000 kan dalam bank, campur harta pusaka 10,000 tu, dah kena zakat dah. Kena zakat dah. Ini saya cerita ni kalau dia tak cukup nisab, maknanya 10 orang anak tu masih kecil lagi kan. Tak bekerja lagi. Dapat duit 10,000. Memang 10,000 je lah duit dia. Tapi kalau dia ada simpanan, ada harta yang lain, yang kalau campur dengan 10,000 tu cukup nisab, dah cukup haul, kena zakat. Kena zakat. Kena zakat. Tu cara dia. Dia bukan pada kesemua bukan kesemua tu. Sebab dia dah meninggal. Kalau dia hidup, ketika tu memang kena zakat. Tapi kalau dia meninggal, dia akan pecah milik pada ahli waris. Termasuklah dengan emas, harta-harta yang perlu dizakatkan. Wang simpanan, emas, ternakan, dan sebagainya lah kan, padi, tu. Wallahu alam. Waalaikumsalam. Ya pakcik. Anak angkat. Okey. Anak adik. Okey. Adik tu perempuan lelaki? Lelaki. Anak tiri 4. Anak betul? Anak betul tu lelaki perempuan? Okey, baik. Kalau macam meninggal, yang dapat anak lelaki, anak perempuan betul tu saja. Anak angkat tak dapat, anak tiri pun tak dapat. Walaupun anak angkat tu daripada darah daging kita kan, daripada anak adik kan. Tapi macam mana nak bagi? Boleh buat wasiat. Ya, kalau macam meninggal, mereka tak dapat tu, yang dapat 2 orang tu je. Anak angkat tak dapat, anak tiri pun tak dapat. Ya, anak sendiri saja dapat daripada harta pusaka makcik. Ya? Ya, anak lelaki dapat, anak perempuan pun dapat. Tak, 2 ni sebab 1. Lelaki dapat 2 kali ganda, perempuan dapat 1. Dia kata dia tak nak pusaka. Dia nak ke tak nak memang tak dapat sebenarnya. dia mungkin dia tetap mengaji tu, dia tahu dah. Anak tiri nak. Anak tiri nak pula dah. Kena jelaskanlah dia anak tiri. Maknanya anak tiri maknanya makcik berkahwin, suami tu sebelum tu dia ada anak kan. Saya nak kena jelaskan anak tiri, kadang orang salah faham anak tiri. Anak tiri tak dapat. Apa dia anak tiri tu? Tak clear ni. Yelah, maknanya dia orang tak dapat. Anak tiri tak dapat pusaka. Anak tiri akan dapat pusaka daripada ayah dia dengan mak dia yang dah meninggal. Kalau meninggal lah. Yang daripada mak tiri tak dapat. Mak tiri tak dapat. Memang. Alhamdulillah. Okey, sama-sama pakcik. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Okey, baik. Itu saja pada malam ini. Kalau ada soalan lagi, insya-Allah lepas isyak nanti. Insya-Allah boleh tanya.
So saya cuba tanya tu, kalau pukul 8 tu memang nak buat sesi soal jawab lah. Tak ada orang nak tanya kan. Dia memang macam tu. Akhir-akhir pun nak tanya. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Itulah. Akhir-akhir macam itulah kan. Tiba-tiba teringat kan idea-idea. Okey, alhamdulillah. Jadi menjawab semua persoalan. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Apa yang kekurangan itu daripada kelemahan dan kesalahan diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Kita akhiri baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannatal firdausal a'la bi ghairi samal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan, kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab bersama kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, guru-guru kami, murid-murid kami, sanak-saudara kami, jiran-jiran kami, sahabat handai kami dan seluruh umat Islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar.